Berarti acara ini akan dilepaskan walaupun dalam mod menongkah arus ini. Nah, seperti yang berlangsung di Regata Satok tempoh hari, acara street. Nah, inilah apabila ada daerah-daerah yang sungainya masih lagi dilepaskan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu regata. Jadi acara kita yang pertama pada pagi ini yaitu acara 20 pengkayuh lelaki akhir telah pun dilepaskan oleh pegawai pelepasan, yang mana sebanyak 12 buah perahu telah pun berjaya melayakkan diri ke pentas akhir yang baru saja melepasi 50 meter dari garisan permulaan. Memang agak sukarlah perahu-perahu yang berada di lorong besar ini untuk meneruskan pengkayuhan kerana keadaan sungai ketika ini agak deras, tetapi amat lega sekali kepada pengkayuh-pengkayuh yang ataupun perahu-perahu yang berada di sebelah kanan. Jadi alhamdulillah melepasi 100 meter zon larangan memotong. Telah pun mereka langkaui, jadi tiada apa-apa permasalahan berlaku. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ketika ini. Jadi pada ketika ini di keadaan sungai, permukaan sungai Batang Lupar ini, perahu ada yang berada di sebelah kiri dan juga kanan. Jadi ini memaksakan saya membuat ulasan berada di kedudukan belakang perahu-perahu yang bertanding. Tapi mengalami tumpuan ketika ini adalah perahu yang menggunakan plat nomor 25 Sri Berjaya. Seakan-akan berada di hadapan, manakala Cahaya Lang Tasik 1 dan 2 berada di sebelah kanan, berkemungkinan berada pada kedudukan 2 dan 3. Jadi disinilah pengalaman menyelusuri Batang Lupar ini dalam keadaan air penghujung pasangnya ini. Pada siapa pengemudi yang berpengalaman untuk mencari alur, mereka akan senang untuk melakukan kayuhan bertenaga. Jadi setelah 3 hari berkampung di Bandar Simanggang ini, inilah acara kemuncak Pesta Benak Regata Batang Lupar 2022, di mana pada tahun ini sekali lagi Jabatan Tanah dan Survey telah mendapat kepercayaan dari pejabat residen untuk menjadi hos penganjuran bagi acara yang sedang hangat berlangsung ketika ini. Jadi sahabat tahniah diucapkan kepada ahli-ahli kru Jabatan Tanah dan Survey bagian Seri Aman ini, di bawah naungan Superintendent Tuan Nicholson anak Nyisin ini, kerana telah berjaya membuktikan bahawa kewibawaan mereka selaku penganjur selama 2 hari ini telah berlangsung dengan jayana. Jadi tahniah kepada mereka semua. Jadi sementara menanti akan kedudukan kami pada tempat yang agak sesuai untuk melihat kedudukan perahu-perahu ini, maka dapat dilihatlah sedikit dengan jelas bahawa perahu bujang sigat ataupun bujang berani berada pada kedudukan yang pertama ketika ini. Jadi inilah ada perahu yang berada di tebing sebelah kiri, ada perahu yang berada di tebing sebelah kanan. Tetapi apabila melepasi Tanjung Maut itu nanti, maka disitulah kita akan dapat melihat kedudukan perahu-perahunya yang sebenar. Jadi dalam keadaan sungai yang masih lagi pasang ini, hanya pengalaman pengemudi-pengemudi untuk mencari alur yang tertentu untuk mereka meneruskan pengkayuhan. Dan ternyata sekali perahu, memang saya kenal perahu ini bahawa perahu dari kumpulan 3B ini, tapi tidak tahu bujang sigatkah ataupun bujang berani kerana nombor platenya tidak kelihatan. Kerana kedudukan saya ketika ini amat jauh sekali di belakang. Jadi mengalami tumpuan adalah perahu yang berada di kedudukan yang kedua dan ketiga. Pertembungan di antara Bistari dan juga Barakuda 15 ini. Berkemungkinan kedudukan perahu ini berada pada kelompok 2 dan 3. Manakala Cahaya Putri Ruai seperti berada pada kedudukan yang keempat.
Jadi hebat sekali kayuhan yang ditunjukkan oleh pengkayuh-pengkayuh 3B ataupun yang masih lagi berada di hadapan ketika ini. Jadi lebih kurang 800 meter saja lagi mereka akan melalui Tanjung Maut. Jadi alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar pada jarak lebih kurang 1,8 km ini. Masih lagi menampakkan perahu dari kumpulan bujang. Tidak tahu bujang manakah perahu itu. Berada pada kedudukan yang pertama. Manakala di kedudukan yang kedua berkemungkinan Cahaya Putri Ruai. Kedudukan yang ketiga Sri Berjaya. Terima kasih kepada pengunjung-pengunjung yang masih lagi setia membanjiri di segenap Ceruk Waterfront Batang Lupar ini seawal jam 7 pagi tadi untuk sama-sama kita menghangatkan suasana regata Pesta Benak 2022 ini, di mana sekarang ini tengah hangat berlangsung acara 20 sakai akhir ini, mana setelah mengharungi acara saringan selama 2 hari. Jadi hari ini merupakan hari kemuncaknya untuk kita menentukan perahu siapakah yang dinobatkan sebagai juara bagi kategori 20 sakai ini. Jadi ternyata perahu kumpulan 3B ini yaitu Bujang berada di hadapan. Jadi saya masih belum dapat melihat nomor plate-nya. Manakala Barakuda yang berada di sebelah kanan sana seakan-akan memberi tentangan kepada Cahaya Putri Ruai, kerana lorong yang digunakan oleh Barakuda ketika ini amat bersesuaian untuk melakukan pintasan. Begitu juga dengan Bistari yang menggunakan plate nomor 1 berada pada kedudukan yang keempat. Jadi terima kasih di dalam keadaan cuaca yang mendung ketika ini dengan permukaan air yang agak tenang 400 meter dari Tanjung Maut itu. Sekarang ini kayuhan agak perlahan ditunjukkan oleh pengkayuh di dalam 4 buah perahu pada kelompok pertama ini, berkemungkinan untuk menjimatkan tenaga dari segi strategi yang digunakan mengharungi 2,6 km dari adan pelepasan sehinggalah ke adan penaman. Jadi masih lagi 3B Bujang berada pada kedudukan yang pertama ketika ini. Manakala di kedudukan yang kedua Barakuda 15, di kedudukan yang ketiga Bestari, kedudukan yang keempat Cahaya Putri Ruai. Jadi hanya tinggal 50 meter saja lagi, maka akan kelihatanlah perahu Bujang yang menggunakan plate. Masih lagi saya belum dapat melihat karena hurufnya agak kecil. Jadi amat sukar untuk saya melihat nomor plate-nya. Tetapi saya memang agak kenal bahwa perahu ini daripada pasukan Bujang. Berada pada kedudukan yang pertama meninggalkan Barakuda. Lebih kurang 50 meter di kedudukan yang kedua. Bestari di kedudukan yang ketiga. Dikejar rapat oleh Cahaya Putri Ruai. Berada pada kedudukan yang keempat. Berapa nomor plate Nuno? Jadi inilah betul-betul di hadapan Tanjung Maut ini. Pasukan yang menggunakan baju berwarna jingga ini seakan-akan pasukan bola sepak Belanda. Pasukan Bujang memperagakan kayuhan dengan membuat selekoh yang begitu bersesuaian sekali. Pengkayuh-pengkayuhnya memang saya amat kenal adalah pengkayuh-pengkayuh dari Saga Sebuyau dan juga Cahaya Putri Lilin kalau tidak silap lah. Perahu yang menggunakan plate nomor 36 sekarang baru jelas Bujang Sigat berada pada kedudukan yang pertama. Manakala di kedudukan yang kedua pula Barakuda 15, di kedudukan yang ketiga Bistari, dan juga yang di kedudukan yang keempat Cahaya Putri Ruai. Memang tidak sah lagi daripada acara saringan. Acara ini telah didominasikan oleh Bujang Sigat selaku pemenang pada kedudukan top 3. Jadi sekarang ini mereka betul-betul menunjukkan bahwa mereka layak bergelar juara bagi kategori 20 pengkayuh lelaki akhir ini. Manakala Barakuda
berkemungkinan besar akan berada kekal di kedudukan yang kedua. Dan di kedudukan yang ketiga pula, belum pasti lagi Bestari dapat mengekalkan momentum pengkayuhan mereka kerana effort yang ditunjukkan oleh pengkayuh-pengkayuh Cahaya Puteri Ruai ini seakan-akan mahu memintas pada jarak lebih kurang 150 meter ini. Jadi, berjayakah Bestari ini mengekalkan rontak kayuhan mereka di hadapan superintendent mereka sendiri yang sedang memberi sokongan yang begitu padi untuk melihatkan anak-anak buahnya berjaya berada pada kedudukan yang ketiga? Berkemungkinan akan berhasil kerana apabila melihat Cahaya Puteri Ruai menukarkan dia kayuhan pada jarak lebih kurang 50 meter ke garisan penamat ini, Bestari pun tidak mahu melengahkan masa lagi, terus melakukan pecutan sehebat mungkin untuk mengekalkan kedudukannya kepada di tempat yang ketiga. Dan di tempat yang keempat pula sah milik Cahaya Puteri Ruai. Jadi untuk keputusan tidak rasminya